Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Profesor Dr. Khairul Anwar dan juga rakan-rakan sekelas sekalian. Hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberikan peluang dan meluangkan masa anda untuk mendengar tajuk kajian kami iaitu Personaliti, Emosi dan Amalan Pencegahan COVID-19. Kami daripada kumpulan 15, kumpulan kontenta terdiri daripada 4 orang iaitu saya Nur Ain Awati binti Jamal A172087, Nur Sabrina Elisa binti Zaid A169002, Arna Izzah binti Abdul Rais A18397 dan Siti Munirah binti Sulmi Aziz A165751. Mari kita lihat pada pengenalan. Sebagaimana anda semua lihat pada hari ini bahawa di dunia dan juga di Malaysia telah dilanda wabak pandemik COVID-19. Jangkitan virus pandemik ini telah bermula di Wuhan pada Disember 2019. Semenjak daripada itu telah merebak secara meluas hingga menyebabkan jumlah jangkitan di seluruh dunia telah mencecah jutaan. Malah di Malaysia, jumlah jangkitan juga telah mencecah ribuan pada setiap hari hingga menyebabkan sektor kesihatan di Malaysia semakin kritikal. Maka daripada itu, kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan PKP sepenuhnya dan juga SOP Standard Operating Procedure juga telah dilaksanakan bagi menghalang jangkitan ini berlaku secara berterusan. Apabila PKP dan juga SOP dilaksanakan, kesihatan mental rakyat Malaysia juga kian merosot dan juga terkesan akibat daripada mereka tidak boleh melakukan sebarang aktiviti di luar ataupun di khalayak ramai bagi mengurangkan jumlah jangkitan yang berlaku. Apabila kesihatan mental terkesan, maka emosi mereka juga turut terkesan kerana emosi merupakan satu perkara yang amat penting dalam kehidupan seharian kerana ia menunjukkan reaksi dan perlakuan kita dalam menjalankan kehidupan seharian. Apabila sesuatu emosi itu menjadi keterlaluan, maka personaliti dan tingkah laku kita juga turut terkesan ataupun terganggu berdasarkan emosi ataupun perasaan yang kita hadapi. Personaliti merupakan satu perkara ataupun satu perkataan yang mentarifkan seseorang itu secara khusus dan juga bagaimana mereka bertindak, berekspresi, berpersepsi, berfikir atau beraksi. Untuk bahagian metodologi penyelidikan, kajian ini dibuat berkenaan dengan personaliti, emosi dan juga amalan pencegahan COVID-19 di Malaysia. Oleh itu kami menggunakan kaedah kuantitatif untuk menjalankan kajian ini dan untuk mendapatkan maklum balas para informan. Jadi memandangkan kami menggunakan kaedah kuantitatif, kami telah menggunakan borang soal selidik. Borang soal selidik ini diedarkan kepada para informan secara atas talian. Untuk sampel kajian pula, populasi di kajian ini adalah mereka yang merupakan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas. Kaedah persampulan mudah digunakan untuk mendapatkan responden kajian, jadi tak ada syarat apa-apa pun yang ditetapkan melainkan mereka adalah warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas. Jadi seramai 126 orang warga Malaysia yang terlibat dalam kajian ini, iaitu mereka yang terdiri daripada lelaki dan juga perempuan yang mempunyai kewarganegaraan Malaysia. Untuk instrumen kajian, kami telah mengedarkan borang soal selidik yang berbentuk atas talian, dan borang soal selidik itu ianya terbahagi kepada 4 bahagian, which is yang pertama adalah demografi, yang kedua adalah emosi, yang ketiga adalah amalan pencegahan COVID-19, yang keempat adalah personality, dan yang kelima adalah kesetujuan penjawab soal selidik. Domain kedua hingga keempat ni menggunakan skala Likert 5 poin, iaitu kalau untuk emosi ini terdiri daripada skala Likert yang pertama, tidak sabar langsung, skala Likert yang kedua, sedikit sabar, skala Likert yang ketiga, sederhana sabar, skala Likert yang keempat, sabar, skala Likert yang kelima adalah sangat sabar. Manakala
Untuk emosi pula sangat tidak menggambar. Manakala untuk amalan pencegahan pula tidak pernah satu, sekali-sekala, skala yang kedua, kadang-kadang, skala yang ketiga, kerap, skala yang keempat, dan sang kerap, skala yang kelima. Seterusnya untuk bahagian personality pula, kami juga turut menggunakan skala 5 point, iaitu yang pertama adalah sangat tidak menggambarkan, yang kedua tidak menggambarkan, yang ketiga sedikit tidak menggambarkan, yang keempat sedikit menggambarkan, yang kelima menggambarkan, dan yang keenam sangat menggambarkan. Jadi ini adalah antara inti pada soalan dan pemboleh ubah yang digunakan dalam bualan soal selidik ini. Untuk demografi responden, soalan-soalan yang ditanyakan adalah mengenai latar belakang jantina, bangsa, agama, umur, negeri, status, tahap pendidikan dan juga pekerjaan. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan emosi yang terdiri daripada emosi sabar, marah, sedih, tenang, gembira dan juga takut. Dan yang ketiga adalah amalan pencegahan, iaitu soalan-soalannya terdiri daripada basuh tangan, menggunakan pembasmi kuman, mandi, pakai topi muka, penjarakan sosial dan juga berada. Dan yang terakhir adalah personality. Soalan-soalan yang ditanya adalah berkenaan dengan personality ekstraversi, kehematan, keterbukaan, egoisme dan kepersetujuan. Dan kelima-lima ini adalah merupakan Big Five personality. Jadi untuk pengumpulan data, bualan soal selidik ini diadakan melalui aplikasi berhubungan atas talian, iaitu Telegram, WhatsApp, Instagram. Jadi penyertaan ini adalah secara sukarela. Setelah responden bersetuju untuk menjawab soal selidik ini, maka pautan atas talian akan diedarkan melalui Google Form kepada responden. Kebanyakan informan akan mengambil masa selama 15 hingga 20 minit untuk menjawab soal selidik ini. Dan yang terakhir adalah analisis data. Setelah data dikumpul daripada soal selidik, maka ini dianalisis menggunakan perisian SPSS, Statistical Package for the Social Science versi ke-25. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan kaedah analisis korelasi Pearson dan juga ujian T dilakukan untuk mengetahui sama ada terdapat hubungan di antara pemboleh-pemboleh ubah dan juga sekiranya terdapat perbezaan emosi di antara lelaki dan juga perempuan di Malaysia. Seterusnya untuk hasil kajian, profil demografi bagi kajian kami mendapati bahawa responden terdiri daripada 17 orang lelaki dan juga 109 orang perempuan, yang mana menunjukkan perempuan ni adalah majoriti bagi responden kami. Bagi bangsa pula, Melayu merupakan majoriti dalam kalangan responden kerana frekuensi mencatatkan seramai 118 orang ataupun bersamaan dengan 93.65%, Cina sebanyak 3.97%, Jawa 1.59%, lain-lain 0.79%. Bagi agama pula, Islam merupakan agama majoriti dalam kalangan responden kami kerana telah mencatatkan seramai 120 orang ataupun bersamaan dengan 95.24%. Manakala Buddha pula hanya seramai 6 orang, iaitu bersamaan dengan 4.76%. Bagi status perkahwinan pula, majoriti responden kajian ini terdiri daripada bujang teruna ataupun dara pingitan, iaitu seramai 118 orang bersamaan dengan 93.65%. Lainnya adalah yang berstatus kahwin dan juga lain-lain, iaitu seramai 4 orang masing-masing ataupun bersamaan dengan 3.17%. Seterusnya untuk objektif kami yang pertama, iaitu untuk mengkaji hubungan antara personaliti dan emosi. Jadual yang dipaparkan menunjukkan kolerasi antara personaliti dan emosi mengikuti SOP COVID-19 dalam kalangan orang Malaysia. Okey, jika kita tengok dekat jadual ni, dapatan kajian mendapati bahawa nilai R ialah 0.13, manakala nilai P pula lebih besar daripada 0.01. Hal ini menunjukkan bahawa hubungan terhadap kedua-dua pemboleh ubah tersebut adalah tidak signifikan. Sebabnya nilai P tu lebih besar daripada 0.01. Bagi objektif kami yang kedua pula, iaitu untuk mengkaji hubungan antara personaliti dan amalan pencegahan COVID-19,
COVID-19. Jadual tersebut menunjukkan kolerasi antara personaliti dan amalan pencegahan COVID-19 dalam kalangan orang Malaysia. Okey, kalau kita tengok dekat jadual tu, dapatan kajian menunjukkan bahawa nilai R ialah 0.23, manakala nilai P pula lebih kecil daripada 0.01. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Okey, jadi maksudnya semakin tinggi nilai skor personality seseorang, semakin tinggilah amalan pencegahan COVID-19. Nilai bagi hubungan ini adalah signifikan. Dan yang terakhir pula, bagi mengkaji tahap perbezaan emosi antara lelaki dan juga perempuan dalam menghadapi pandemik COVID-19, kajian ini telah menjalankan ujian T ataupun T-test untuk menganalisis tahap perbezaan antara emosi lelaki dan juga perempuan. Berdasarkan analisis T-test yang dijalankan, didapati bahawa terdapat perbezaan yang tidak signifikan kerana nilai min bagi lelaki adalah 2.9804 dan nilai min bagi perempuan pula adalah 2.9985. Jika dilihat pada bahagian 95% confidence interval of the difference, di bahagian lower boundaries nilai ini adalah negatif 0.22604 dan upper boundaries pula nilainya adalah positif iaitu 0.1898. Maka hal ini menunjukkan bahawa kadang-kala lelaki mempunyai skor emosi yang rendah berbanding perempuan dan ada masa juga lelaki mempunyai skor emosi yang lebih tinggi berbanding perempuan. Itu sahaja untuk hasil kajian kami. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya untuk bahagian perbincangan. Dapat 3 objektif kajian. Yang pertama, hubungan antara personaliti dan emosi. Yang kedua, hubungan antara personaliti dan amalan pencegahan COVID-19. Dan yang ketiga, tahap perbezaan emosi antara lelaki dan perempuan dalam menghadapi pandemik COVID-19. Bagi hasil analisis, dapat kita lihat bahawa hipotesis pertama ditolak kerana nilai bagi hubungan antara personaliti dan emosi adalah tidak signifikan dengan nilai R sama dengan 0.13 P lebih besar daripada 0.01. Manakala bagi hipotesis kedua adalah diterima, di mana hubungan antara personaliti dan amalan pencegahan COVID-19 mendapat nilai yang signifikan dengan nilai R bersama dengan 0.23 P lebih rendah daripada 0.01. Manakala berdasarkan analisis T-test, dapat kita lihat perbezaan yang tidak signifikan di mana nilai minimum bagi lelaki adalah 2.9804 manakala nilai minimum bagi perempuan adalah 2.9985. Seperti yang kita lihat dari hasil kajian, lower boundary mempunyai nilai negatif 0.22604 dan upper boundary mempunyai nilai minimum 0.1898 di mana mencapai sebuah kesimpulan bahawa emosi lelaki kadangkala lebih tinggi berbanding wanita dan begitu juga sebaliknya di mana kadangkala emosi lelaki lebih rendah daripada wanita. Sekian, terima kasih.